Assalamualaikum dan selamat sejahtera bersama Cikgu Mai, Matematik tingkatan 3 dalam tajuk Sudut dan Tangen bagi Bulatan. Pada hari ini Cikgu Mai akan bantu anda dalam menyelesaikan masalah yang melibatkan sudut dan tangen bagi bulatan. Okey, macam biasa, selepas selesai tengok video, pastikan kamu buat praktis 6.44a dalam buku kerja Snap dan PM Cikgu Mai. Dan jika ada sebarang masalah, boleh bertanya kepada Cikgu Mai di Telegram, WhatsApp atau di ruang komen YouTube. Okey, jom kita mula. Kamu boleh bersedia dengan buku teks kamu. Ini bahagian yang terakhir, 6.4, di mana kita dah belajar semua ciri-ciri tentang tangen dan juga sudut bagi bulatan. Okey, di sini Cikgu Mai snap bahagian peta konsep yang ada dalam buku teks. Semua benda yang kita dah belajar. Dan bila kita nak menyelesaikan masalah, benda-benda ni kita perlu dapat lihat dalam soalan tu. Kalau ada dalam soalan tu, kita gunakan dia. Okay, kita buat revision sikit. Okay, bahagian yang pertama itu adalah ciri-ciri sudut dalam bulatan. Ada 5 bahagian. Tengok ni. Bahagian yang satu ni, okay, rajah ni adalah dua sudut pada lilitan yang dicangkum oleh lengkuk yang sama. Ni lengkuk yang sama. Lengkuk dia. Okay, sudut pada lilitan. Jadi sudutnya nilai dia sama. Lepas tu yang kedua adalah masih lagi sudut pada lilitan tetapi sekarang dicangkum oleh lengkuk yang berbeza tetapi mempunyai panjang yang sama. Jadi walaupun dia lengkuk yang berbeza, ini dengan ini, tetapi jika panjang yang sama, maka ciri-ciri dia masih sama dengan yang ini. Iaitu sudut dia masih lagi sama besar. Okay, sama saiz. Okay, seterusnya yang ketiga masih lagi dua sudut yang dicangkum oleh lengkuk yang sama panjang tetapi sekarang dia berada pada pusat bukan pada lilitan. Okey, sudut pada pusat. Jadi kalau dia dicangkum oleh lengkuk yang sama juga, maka sudutnya pun sama. Okey, nilainya sama. Okey, seterusnya yang ini melibatkan satu pada lilitan dan satu lagi pada pusat. Okey, kita tahu dekat sini theta, dekat sini 2 theta. Jadi kita tahu sudut pada pusat kalau dicangkum oleh lengkuk yang sama, okey, maka dia adalah 2 kali sudut pada lilitan. Okey, 2 kali sudut pada lilitan. Kalau dekat sini theta, dekat sini 2 theta. Okey, seterusnya yang kelima adalah dicangkum oleh diameter. Dia dicangkum oleh diameter atau boleh kita katakan dia dicangkum oleh semi bulatan. Okey, separuh bulatan. Jadi sudutnya 90 darjah. Ini sudut tegak. Jadi kita ada satu segitiga bersudut tegak. Dan bila ada segitiga bersudut tegak, kita tahu bahawa kita boleh menggunakan nisbah trigonometri ataupun teorem Pythagoras. Okey. Seterusnya kita ada belajar sisi 4 kitaran. Bahagian sisi 4 kitaran. Apa maksudnya? Setiap bucu berada pada lilitan. Ada 4 bucu segi 4 tu, dia mesti berada pada lilitan. Barulah dia dinamakan sisi 4 kitaran. Okey. Rujuk balik. Kalau kamu tak ingat, rujuk balik bahagian sisi 4 kitaran dalam buku teks. Jadi ada ciri istimewa dekat sini, di mana sudut A tambah sudut B, iaitu sudut yang bertentangan. Ini sudut yang bertentangan, nilainya adalah 180 darjah. D tambah C, D dengan C bertentangan. Jadi nilainya adalah 180 darjah. Jadi ada 2 pasang kat sini yang di mana bila kita tambahkan dia hasilnya 180 darjah. Okey. Apa lagi istimewanya sisi 4 kitaran ni? Sudut peluaran dia. Sudut peluaran dan sudut E, okey, sifatnya dia sama dengan sudut A.
Sebab apa? Sebab hasil tambah dia 180 darjah tadi. B tambah A ada 180 darjah. Kita juga tahu yang E tambah B pun 180 darjah. Sebab B adalah penggenap bagi E. Jadi sebab itulah kita tahu E sama dengan A. Okey, itu satu sifat istimewa lagi. Ada dua dekat sini kita nampak. Okey, seterusnya bahagian yang terakhir kita belajar adalah tangent kepada bulatan. Ada 3 kes kat sini keadaan yang kamu kena nampak dan ingat. Okey, satunya adalah tangent dengan jejari. Okey. Bila dia bertemu pada titik ketangenan, B ni kita namakan titik ketangenan. Sudut yang terbentuk adalah sudut 90 darjah, bersudut tegak. Okey, jadi kita nampak peluang untuk menggunakan nisbah trigo dan juga teorem Pythagoras di sini. Okey. Okey, seterusnya melibatkan dua tangent kepada bulatan. Bila ada dua tangent kepada bulatan bertemu pada satu titik di luar bulatan, titik B ni, cirinya kamu tengok bentuk segi tiga tegak juga. Ada dua segi tiga tegak. Jadi sudut alfa, yang ini sudut ni tambah sudut ni dah tentulah 180 darjah. Dan sudut ni theta ni kita boleh bahagi dua lah. Dia terbahagi dua sudut, dua segitiga bersudut tegak yang serupa. Maksudnya panjang sisi dia sama, ini sama. Okay. Yang ni memang kita tahu sama lah sebab yang ini adalah jejari. Okey. Panjang sisi sama. Sudut tengok theta dekat sini pun theta dibahagi dua. Okey. Pembahagi dua sama sudut dekat sini. Ini pun theta, yang ni theta. Yang ni kita tahulah sifat yang pertama tadi. Tangent bertemu jejari di titik ketangenan, maka ianya membentuk sudut 90 darjah. A dengan C ni namanya adalah sudut titik ketangenan. Okey. Okey, seterusnya bahagian terakhir kita belajar adalah selang-seli, sudut selang-seli. Tembereng selang-seli, sudut selang-seli. Tembereng selang-seli di mana ini tangent dan ini perentas. Okey, perentas dan ini tembereng minor dan sebelah sini ni tembereng major. Jadi sudut A sama dengan sudut D. Sudut A. Perentas ini mencangkum sudut D. Okey, perentas ini adalah lengan bagi A. Jadi A sama dengan D. Lepas tu B pun sama dengan C. Sebab apa? Sebab C ini dicangkum oleh perentas yang juga lengan bagi B. Dan B ini sudut, salah satu lengan dia lagi adalah tangent. Jadi B sama dengan C. Ini ciri-ciri dia. Okay, jadi kesemua ciri ini kamu perlu mahirlah melihatnya apabila ada dalam soalan. Okey. Mari kita tengok contoh soalan dekat sini, contoh 21. Menarik ni, tengok bentuk dia. Ciri mana yang terlibat ni? Ada dua bulatan. Okey. Ada dua bulatan. Bulatan kecil, bulatan besar. Dan CB ni adalah tangent. Kita kena nampaklah CB ni tangent. Sebab apa dia tangent? Sebab dia menyentuh bulatan ini pada satu titik. Sebab itulah dia tangent. Okey, kita dah nampak tu. Okey, digantung di ceiling tu cerita dia lah. Semua kita fahamkan lah. Nampak? Fahamkan BC adalah tangent. Sebab dia bersentuh pada satu titik. Soalan tak kata. Tapi kita kena nampaknya. Okey. Seterusnya, kita kena nampak juga sudut OCB sama dengan sudut ABC. Kenapa kita kena nampak dia 90? Sebab C dengan B ini adalah titik ketangenan. Dia bertemu jejari. Jadi kita tahulah yang ciri yang kita guna adalah ciri ini. Okey, tangent kepada bulatan. Jadi sudut ni, di sini, 90 darjah. Kita harus nampak itu. Tak ada siapa perlu bagi tahu kita, kita kena nampak sendiri. Okay, dan kita juga kena nampak apa lagi? Sudut AOC 108 darjah. Dia ada bagi ke? Dia tak dia ada bagi. Okey, dia ada bagi tu. AOC. Mana AOC? AOC. Sudut ni. Dia ada tanda tu. 108 darjah. Okey, mengenal pasti sudut ABD. Yang mana satu sudut ABD. Okey, ni memahami masalah. ABD. Oh, sudut ni.
X tu. X adalah ABD tu kat situ. Okay, dan merancang strategi. Apa strategi kita nak guna? Dalam kes ni dia guna 360 darjah ni. Kenapa? Sebab satu bulatan 360 darjah ke? Ataupun sebab sebuah segi empat hasil tambah dia adalah 360 darjah? Ya, dia gunakan hasil tambah sebuah trapezium ni. Trapezium pun adalah adik-adik segi empat lah. Okay. Jadi semua ni hasil tambah dia adalah 360 darjah. Okay, dan melaksanakan strategi. Okay, setelah melaksanakan strategi, kita dah rancang ni, nampak ni sudut ABC, kita tahu 90, tu yang dia ganti dengan 90. Lepas tu sudut AOC, AOC 18 darjah. Sudut ABC pun 90 darjah. Kita isilah benda yang kita dah boleh tahu, boleh nampak tu kita isi. Okay, jadi sekarang tinggal hanya sudut OAB sahaja. Dan dia memang suruh kita cari OAB kot. OAB. Oh dah, dia tak suruh cari. Dia suruh cari sudut ni. Tapi kita nampak saya kita boleh carilah. Sebab sudut ABD sama dengan ADB sama dengan X. Okay. Saya kita tengok yang ni dulu. Okay, kita pun kira kita dapat 72 darjah sudut ini. OAB. Sudut ni. Okay, dia kira-kira dia dapat 72 darjah. 72 darjah. Okey, jadi sekarang kita nak dapatkan X ini. Tapi kita kata di sudut ABD sama dengan sudut ADB. Kenapa sama? Sebab ini je jari. Jadi kita tahulah X sama dengan ni. Di sini 72. Jadi kita bolehlah kira satu segitiga 180 darjah. 180 darjah. Tolak dengan 72. Bahagi 2 dapatlah 54 darjah. Okey. Itulah penyelesaian dia untuk contoh 21. Okey, mari kita cikgu akan selesaikan untuk kamu uji minda 6.4A. Okey. Kita tengok soalan nombor 1 dulu. Kita baca, fahami dulu cerita dia. Mari kita baca. Rajah di sebelah menunjukkan dua bulatan dengan pusat C dan D. Diberi jejari kedua-dua bulatan tersebut adalah 6 dan 3. Jadi 6 dengan 3 tu kat mana? Dah tentulah yang besar ni 6. Ni 6. Ni jejari kan. Dan yang kecil ni 3. Bentuk macam tu. PQRS ialah tangent. Okey, kita boleh nampak tangent dia. Tak apa pun kita tahu dia tangent. Okey, tangent sepunya. Okey, kita tahu dia tangent sepunya. Hitungkan QR. Dia suruh cari QR. Okey, ni QR. Dan dalam sentimeter nyatakan betul kepada 3 angka bererti. Okey, sekarang mari kita tengok apa kita boleh buat. QR. Okey, mari kita tengok lagi apa yang tersirat di sebalik yang tersurat ini. Okay. Mari kita boleh buat apa? Kita boleh cantum ini. Jadi kita nampak sebuah trapezium. Di sini QR. Tapi trapezium tak membantu lagi kita. Apa yang bantu kita? Segitiga bersudut tegak. Kat mana kita boleh lukis segitiga bersudut tegak tu? Kita boleh lukis satu lagi garis kat sini. Yang selari dengan yang ni. Selari. Jadi ini bersudut tegak. Jadi kita tahu ini sama dengan QR. Kita tahu ini 6, ni 3. Jadi kita tahu 6, 3. Jadi yang ni dah tentulah 3. Sisi ni 3. Okey, apa lagi kita tahu? Kita nak cari yang ni. Kat sini berapa? Sekarang kita dah nampak. Ada 8. Boleh gunakan dia suruh cari apa? Panjang QR. Okey, panjang QR. Kat sini 3. Kat sini 3. Okey, CD kita tak tahu lagi.
Okey, kita nampak sekarang ni, ini cikgu guna colour hijau. Yang ini adalah jejari dan kita tahu ini 6. Ini jejari yang bulatan besar. Ini pula jejari yang bulatan kecil. Kat sini 3. Oh, jadi kita dah nampak ini 9, yang ni 3. Jadi boleh kita gunakan Pythagoras. Kita nampak ada boleh gunakan Pythagoras. Kalau kau masih tak nampak, tak apa, cikgu akan lukiskan dekat luar. Okey, sebab semak kat situ kan. Jadi kita gitu. Ini 3. Yang ni tadi kita dah tahu 6 tambah 3, 9. Jadi ini sebuah segitiga bersudut tegak. Jadi kita bolehlah gunakan Pythagoras di mana QR, ini Q, ini R, QR sama dengan punca kuasa 2, 9 kuasa 2 tolak 3 kuasa 2. Okey, jadi kita dapat, kita tekan kalkulator, 81 tolak dengan 9, 72, jadi punca kuasa 2, 72. Kita dapat tu 8.485 bla bla bla. Dia nak 3 angka bererti, jadi kita bagi 8.49. 485 jadi 49. Okey, jadi kita nak dapat 3 angka bererti, jadi 4.49. Okey, selesai soalan A. Punca kuasa belum? 4 dah tahu. 8. Padam. Cikgu ngarut malam-malam ni dah. Sama dengan 8.49. Okey, selesai soalan A. Kita tengok soalan B. Okey, soalan B. Luas sisi 4 CDRQ. CDRQ dalam sentimeter persegi, nyatakan jawapan anda betul kepada 4 angka bererti. Okey, sisi 4 CDRQ ini kita nampak adalah sebuah trapezium. Okey, ni trapezium. Dan ingat tak rumus luas trapezium? Luas trapezium setengah darab dengan dua sisi yang selari tu. Ini 6 tambah 3. 6 tambah 3 darab dengan tinggi dia. Tinggi dia adalah QR. 8.49. Okey, ini rumus trapezium. Okey. Jadi kita boleh kira luas CDRQ sama dengan setengah 6 tambah 3 darab dengan 8.49. Jadi kita tekan kalkulator. Darab dengan 9. 6 tambah 3, 9. Darab dengan 8.49. Kita dapat 38.205. Jadi kita nak 3 angka berarti 38.2 sahaja. 38.2. 4 angka berarti 21. 21. Cikgu silap tengok. Soalan A 3 angka bererti. Soalan B 4 angka bererti. Hati-hati nak baca, jangan jadi macam cikgu. Kita silap tengok. Okey, kita teruskan ke soalan nombor 2. Okey, kita baca betul-betul soalan nombor 2. Rajah di bawah menunjukkan 2 bulatan berpusat di A dan B dengan jejari 4
cm dan 8 cm masing-masing. Okey. Diberi bahawa PQRS dan PTUV, PQRS, PTUV ialah tangen sepunya sebab dia bertemu di P lah kepada kedua-dua bulatan itu. PAQ 70 darjah. PAQ 70 darjah. Dah tanda dah. Okey. Jadi kurang sikitlah kerja kita sebab dia dah tandakan. Okey, hitungkan X. Mari kita tengok X. Oh, X tu kat sini. Mari kita fahamkan dulu. X. Jadi ini jejari, ini jejari. Jadi ini pun mesti sama. Ini pun mesti X. Okey, ini 70. Oh, ini 70. Kat sini pun mestilah 70. Dah nampak dah. Jadi kalau kat sini 70, ini adalah penggenak bagi 70. Jadi di sini 110. 110. Jadi X boleh carilah sekarang. Sebab dia segitiga kaki sama. Jadi soalan nombor 2A, terdapat X sama dengan 180 sebab segitiga, sebuah segitiga, tolak 110, satu sudut dah tahu, bahagi 2 sebab dua sudut ni sama besar. Okey, sama saiznya. Jadi itulah jawapannya. Boleh tekan kalkulator, nak tekan tak ya? 70 bahagi 2. 70 bahagi 2, 35 darjah. Okey. Y. Kita nampak R ini adalah titik ketangenan. Bila R adalah titik ketangenan, maka sudut ini 90. X dah dapat 35. Jadi, kita boleh dapatkan Y. Y sama dengan, sebab Y adalah pelengkap bagi X. Pelengkap maksudnya hasil tambah dia 90 darjah. Ingat balik tingkatan 1 pelajaran. Okay, jadi Y sama dengan 90 darjah tolak dengan 35 darjah. Okey. Jadi Y sama dengan berapa? 90 tolak 35. 90 tolak 35. 55 darjah. Selesai soalan B. Tepi ke soalan C. Panjang QR. Oh, kat sini panjang QR. Ni macam pernah tengok ya. Macam tadi kita dah buat kan. Macam soalan nombor 1 tadi. QR. Jadi kita tahu dapat kat sini QR. Kita tahu ni trapezium. Kita tahu kita boleh dapat sebuah segitiga bersudut tegak. Kat sini. Cikgu lukiskan lah. Cikgu lukiskan segitiga bersudut tegak tu je cikgu keluarkan. Bagi huruf dia. Kat sini Q, dekat sini R. Ini 90. Sebab ni titik ketangenan R. 90 lah kat situ. Kat sini kita dah tahu 70. Lepas tu apa lagi kita tahu? Kita tahu ini 4, yang ni 8. Ini dah tentulah 4. Kan, ni 4, ni 8. Ini tentulah 4. Okey, kita dah ada dekat sini. Dia nak apa tu? Panjang QR. Panjang QR. Ada sudut. Wah, kita boleh guna nisbah trigo. Kita lihat siapakah QR kepada 70. QR adalah bertentangan dengan 70. Bertentangan maksudnya opposite. Opposite maksudnya O. Okey. 4 pula bersebelahan dengan 70. Bersebelahan adalah adjacent. Jadi adalah A. O dengan A melibatkan apa? Trigonometri. Sin, cos ataupun tangent. Jadi soh, kah, toa. Soh, hypotenuse. Hypotenuse tak terlibat. Kita ada O dengan A.
Kah pun melibatkan hipotenus sebab ada H. Kah. Jadi dah tentulah tangent O bahagi A. Jadi kita boleh bentukkan persamaan melibatkan trigonometri. Tangent 70 sama dengan O adalah QR bahagi dengan A adalah 4. Jadi sekarang kita boleh tekan kalkulator QR sama dengan 4 darab tangent 70. Jadi mana kalkulator cikgu? 4 darab tangent 70. Kita dapat 10.99. Dia nak 4 angka bererti. Yang cikgu dapat dekat kalkulator lagu ni. Banyak tu nombor. Dia nak 4 angka bererti jadi 10.989 jadi 99. Okey, jadi kita dapat 10.99. 4 angka bererti. Okey, jadi cikgu dah tunjukkan penyelesaian 2 soalan. Jadi cikgu harap boleh bantu kamu untuk selesaikan praktis 64A dalam buku kerja kamu. Okey, untuk itu sekian tajuk sudut dan tangent bagi bulatan. Minggu depan kita akan mulakan tajuk yang baru. Okey, kamu boleh untuk menguji kepahaman kamu yang lebih lagi, kamu boleh cuba cabaran dinamis dalam buku teks. Okay, soalan yang menarik nampak semua nak. Mahir diri dan masterikan diri. Okay, kita akan buat nanti dalam revision. Okay. Okay, jumpa lagi dalam siri yang akan datang. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan selamat sejahtera.